Kalau saya ambil elemen dekat sini, so dia balik. So, kalau saya nak ambil elemen dekat sini, okay, sini, sini, sini. Okay, right. So, apakah nilai sini? Sini adalah tadi tegasan X prime. Dia nak macam tu je, konsep dia, faham tak? Kemudian yang ini adalah positif anti-clockwise. Okey, sini So, meaning, sekarang sudut dia berapa? Daripada sini ke sini ataupun sini kita pulang lah. Kalau sini ke sini, ini tadi negatif, sorry. Atau positif. Oh, yes, positif. Okay. Okey, anti-clockwise positif Kalau yang sini, berapa nilai dia? Sini 20, ini 90. Jadi 20 campur 90, 110. So, is darjah Kita lihat kat situ. Satu ini. Okay, ada any question? Seratus enam puluh, okay, 160. Sini 90. Okay, sini ke sini adalah ini 20. So, apakah nilai ke sini? So, ini daripada sini ke sini. 20. 20. Oh, sorry, ini 20. Jadi 160. 90 campur 70. Sorry, 90 campur 70. So, ini adalah negatif 160. Okay, it's very negative minus 160. Saja. Macam itulah dia nak gambar macam itu. Ataupun kalau dekat sini pun sama. Kita buat macam gini. Dia nak nilai ni tadi. And then nilai ni. So sudut dia. Ke sini. Okay. Yang tu adalah. Berapa nilai dia? Sudut ni tadi berapa? 30. 30. So ni adalah 60 Minus 60. Kita. Sebab apa? Yang ni sudut ni 30. Ini sudut ni 30. So kita dia ada 60. Macam tu lah dia punya konsep. Okay, nanti cuba buat yang lain-lain Cuma saya nak ceritakan mana soalan ni? Okey ni. Kita pergi pada soalan sini. Terus kita pergi pada soalan tadi. Determine the normal stress dan shear stress acting on the incline AB. Jadi sama ada kita nak buat yang tadi, kita nak buat yang ni. Okey. So sudut dia berapa? Sebab kat sini nanti kita dapatkan tegasan theta sebenarnya, tegasan theta. Okey. Dan juga shear stress. Tau theta. Kita nak dapatkan shear theta dengan tau theta. Sudut ni 30 darjah. Contohnya kat sini. Apakah nilai tau theta dan sigma theta dengan tau theta. So sudut dia daripada sini ke sini. So meaning 30 campur 90, so theta is 120. Okay. So theta is 120. Okay. So meaning kat sini nanti kita dapat tegasan X
500 kilopascal. So tegasan Y 0 atau X Y equal to 0. Okay, so theta 120. So kita masukkan nilai, kita dapat tegasan theta dia berapa dan tau theta berapa. Ikut formula lah, sebab theta kita dah tahu 120 darjah anti-clockwise. So kita akan dapat tau theta. So kita akan dapat 125 dengan 217. 125 kilopascal. Ini 217 kilopascal. Okay, yang penting sekarang kamu kena faham macam mana nak dapatkan theta. Okay, 120 darjah. Ada soalan tak? Macam mana kena tanya saya, nanti saya tak tahu sambil kamu faham ke tak faham. Faham tak kenapa theta 120 darjah? So Tuan, untuk dapatkan theta tu maksudnya dapatkan angle dari axis X, Yes, refer from axis X or X axis. from X axis to Yeah. the Yang dia sigma tadi lah. sigma tu lah. Ya. Okay. So meaning kalau anti-clockwise positif, Mhm. kalau clockwise negatif. Okay, Okay. understood. So Thank you. meaning yang ni kita dah tahu 30 darjah. Yang ini kita tahu 90 darjah. So jadi 120 lah. Jadi 30, jadi 90. So meaning daripada sini ke sini adalah 120. Padam balik supaya tak salah kamu tak tadi dulu. Kenapa jadi 120? Okay, saya cek balik. Okay, sekarang kita ambil yang ni, kita ambil ni. Ini saya ambil ini. Saya ambil yang ni. So kita tahu yang ni 30. 30 darjah. So nanti kita buat ni. So ini nanti kita dapat tegasan theta. Theta lah senang daripada tau X ni. Kemudian ini adalah tau theta. Tau theta. So kita refer daripada X. Kita refer pada X. So angle daripada sini ke sini adalah theta. So meaning theta tadi kita dapat sini-sini 30. Campur yang ni 90. So dapat 120 lah. 120 darjah anti-clockwise positif. So kita masuk dalam persamaan, kita tahu tadi persamaan apa? Tegasan theta tadi sama juga tegasan X campur tegasan Y over 2 plus apa tadi? Tegasan X minus tegasan Y over 2 cos 2 theta plus tau XY sin 2 theta. Formula asal tadi lah. Basic kita kena ikut yang ni. Jadi theta tu sama positif 120. Yang penting sekarang yang ni. Selain daripada theta adalah nilai ni. Termasukkan. Sebab yang ada cuma tegasan X saja. Tegasan Y kosong, tak XY kosong. And then how to get the theta? So kita kerat section ni, lepas tu kita wujudkan normal stress dengan shear stress pada transformation. And then you dapatkan theta berapa. So kita dah tahu ni 30, lepas tu ni 90 darjah. So daripada sini ke sini adalah 120 darjah. Anti-clockwise positif.
Okey. Okey, yang tu betul boleh nak macam mana dapat tahu theta ni, cuba buat kiraan baliklah, senang lah. Ikut formula asal tadi. Okey. Yang soalan yang kedua, ada tak untuk soalan yang tiga tadi? Okey, yang lain-lain, Helmi, yang kau ke yang kau? Ya, okey. Okey, Nelson. Okey. Okey. Adir, Adir. Okey, next kita pergi pada okey, ini lagi simple lah. Kata dia 45 degrees clockwise. Okey, lagi senang lah 45 degrees clockwise. So yang ini 40 degree clockwise, 45 degrees. Bermaksud theta dia minus So meaning kita tahu tegasan X kosong. Tegasan Y berapa? Minus 400 kilopascal. And then tau XY minus 300 kilopascal. Kita masuk dalam formula. And theta kita tahu minus 45. Okay, minus 45. And then kita masuk dalam formula. Dan bila dapat formula nanti kita masukkan, kita buat elemen. Kita buat elemen. So kita lukis balik elemen ni. Sama ada kita dapat positif ataupun negatif. So yang ini kita dapat, contohnya jawapan dia, kita dapat answer dia adalah tegasan theta. Saya refer kat sini adalah 100 kilopascal. Kilopascal. Tegasan tegasan X theta, tegasan X theta. Tegasan Y theta. So kita akan dapat minus 500. 100 kilopascal. And then answer yang last sekali tau XY. Transformation equal to 200 kilopascal. 200 kilopascal. So meaning kat sini kalau kita nampak tegasan F prime 100 positif. Okay. Tegasan Y kita dapat negatif. And then yang ni positif. Positif adalah anti-clockwise. Okey, itu. Ini dia punya elemen lah. Kita pakai elemen. Okay, another question sebelum saya pergi pada more circle. Another question. Yang ini. Ini dapatkan prinsipal ni dah prinsipal lah. Cuba kita buat ini. Dapatkan prinsipal. Okay, dapatkan prinsipal. Tegasan utama lah, maksimum dan minimum. Dapatkan prinsipal. Determine the principal stress at the point and find the corresponding integration element in the specific element. Corresponding element. 90. Okay. Yang ini, kata dia dapatkan prinsipal, kita tahu first sekali adalah tegasan X is 80, saya ringkaskan lagi, 80 kilopascal. Tegasan Y is 0. And then tau XY adalah positif 30. Kemudian kita buat, dapatlah nanti kita buat, kita tahu tegasan prinsipal or maksimum minimum adalah tegasan average plus minus R. Okay. Kita tahu tegasan average apa? Tegasan average adalah tegasan X campur tegasan Y over 2. Tegasan X campur tegasan Y over 2. So meaning nilai dia berapa ni? 80
per 2, so dapat 40 lah. Sebab tegasan Y 0. Kemudian R sama juga square root tegasan X tolak tegasan Y over 2 plus tau XY over XY square, square. So meaning kat sini kita dah boleh dapat so 80 sama juga 40 kuasa 2. Yang ini adalah 30 kuasa 2. So R dapat berapa? So kira-kira yang 40, 30 40 power 2 plus 30 power 2 and then square root. So dapat 50. Okey, so 50. 50 kilopascal Okay, bermaksud so tegasan 1 average campur R adalah 40 campur 50. Okay, 90. 60 kilopascal. Tegasan 2 40 tolak 50 so minus 10. Okay, saya dapat 90 dengan minus 10. Okey, tangent theta. Kemudian kita dapatkan tangent sudut dia. Tangent 2 theta P sama juga tau XY per tegasan X tolak tegasan Y per 2. So kita dapat 2 theta P dapat berapa? Kita gunakan formula sekejap. Formula. Berapa tadi? Kita tahu berapa 30 bagi 40. Tangent. So kita akan dapat 36.87. 36.87 saja. Ataupun tetapi separuh daripada 36.87 bagi 2. So dapat 18.43. 18.43 18.43 darjah. So dapat 18.43. Kita kena check. Kita kena check sama ada 18.43 tu kita jumpa tegasan 1 ke tegasan 2. So kita kena buat balik pada angle positif. So bermaksud dia ke sini. Tapi tadi. Kemudian kita buat. Kita kena semak masuk dalam formula balik lah. Okay. Contohnya saya kira-kira saya dapatlah tegak check balik. Mana sebenarnya? Kita semak balik, kita masuk balik dalam formula, nanti kita akan dapat pada theta tu adalah 90 megapascal. Kita cek, kita dapat 90. Maksud dia kita akan jumpa tegasan 1. Maksud dia kat sini kita akan jumpa tegasan 1. So automatik yang ini adalah tegasan 2. Ini adalah tegasan 2. Okay. Kita akan dapat tegasan 1, ini tegasan 2. Sebab bila kita masuk dalam formula umum tadi, ingat formula umum tadi adalah yang tadilah tegasan theta tadi, kita masukkan balik dengan 18.43 darjah tadi. Sebenarnya dah tak susah bagian ni, yang saya risau adalah elemen je. Macam mana nak nak dapatkan elemen. Ini elemen dah dibagi, senang. Berarti soalan dia suruh dapatkan elemen. Nanti saya akan bagi next class soalan-soalan tahun lepas. Jadi kita kena semak balik formula ni. Kita dapat sama ada tegasan 1 atau tegasan. Yang tadi kita kira-kira kita dapat 90 megapascal. So dia maksud dia kilopascal. Maksud dia daripada pergi pada tegasan 1 lah. Kita akan jumpa tegasan 1 sini. Okay, ada soalan? Macam mana daripada elemen, kita dapat principal stress, kemudian kita dapat principal stress, kita dapat sudut. Bila dapat sudut, kita semak balik sama ada dia akan jumpa stress 1 or stress 2. Itu je konsep dia. Very straightforward.
Okay, any question? Yang ni? Ada soalan? Siva? Any question, Siva? No, Prof. No? Yeah, no. Sure, no. Let me digest. Okay, ada seorang tadi nak masuk, dia dah masuk ke belum ni? Yang ada seorang nak masuk kelas, kita kat pukul 8. Sekejap, man. Okay, another question. Yang saya bagi tadi 9.5. Cuba tengok soalan 95, cuba buat sekejap. Tutorial 95. Okay, yang ni. No, sorry. Tutorial soalan ni, 7. Cuba bayar, soalan 7. Konsep. Dia nak dekat B. Maksimum. Dapatkan elemen dekat B dulu. First element. Element at B. Elemen stress. At B. Okay. What is the element stress at B? Okay. First free body diagram. Okay, saya nak free body diagram like this. Yang kita belajar mula-mula tadi. Supaya kamu tak lupa balik. Ini adalah free body diagram. Kat B. Okay. So apa dah berlaku di sini? Okay, sekarang daya 4 kN tak berubah. 4 kN tak berubah. Yang berubah hanyalah daya 2 kN. Dia akan menghasilkan ini titik B kat sini, titik B. Okay, satu daya 4. Kes dari 2 seri daya 2. Satu lagi moment. Moment dia arah apa? Okay, moment dia punya, saya buat di sini, saya buat. Okay. Dia kalau ni dia akan jadi lengkung macam gini. So dia akan jadi lengkung macam gini. So ni adalah moment. Saya anggaplah ni moment Z. Moment Z. Moment Z tu adalah 2 kali dengan berapa dia? 2 meter kan. So 2 kali 2. So dapatlah 4. So yang ni adalah 2 kali 2. So dapat 4 kali meter. Okay, itu baru dapat elemen. Baru dapat force. Force, internal force pada section yang kita kerat ni. Okay, now kita nak uji dekat titik B ni. Ni balik semula pening yang kita buat tadi. So kita dapatkan satu elemen stress. So contohnya daya 4 kN. P sama dengan 4 kN. So kita akan dapat normal stress. Tegasan arah sen kata arah X. Tegasan arah X sama juga P over A. Kita dapat berapa? P tadi berapa? Kita buat sama-sama sekejap. P 4 kN. Okay. At least kamu lama-lama kamu boleh absorb ni. Area adalah cross section area adalah 30 kali 60. So 0.03 kali 0.06. Dapat berapa kat sini? Alright. 4 power 3 bagi 0.03 times 0.06. So meaning 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2.22 So dapat 2.22 megapascal. Okay, kita dah dapat tegasan X. So apa lagi? V. V sama juga dengan 4 kilonewton kedua. 2 kilonewton.
V sama juga 2 kilonewton. So apa yang V adalah shear. Tau adalah VQ over IT. Tapi tau dekat titik B equal to 0. Sebab apa? Sebab dia titik B dekat atas. So area tak ada. Q tak ada. 0 eh. Another one is moment Z. So moment Z adalah 2 kali 2. So 4 kN. Ya. So apa jadi tegasan X adalah M Y over I. Okay. Tegasan tadi dah. M Y over I. So moment tadi 4 kN. Ya. Okay. Y rujuk daripada pasien neutral ke titik B. Maksud dia daripada sini ke sini lah. Ini titik B. Daripada pasien neutral ke titik B adalah jarak dia sebanyak 30. 30. Okay. So I adalah BD kuasa 3/12. B adalah base. Base dia berapa? 0.03. E adalah H 0.06. Power 3 divided by 12. So dapat berapa? Kita kira balik. 4 and 30 and 12 bagi 0.03 times 0.06. So dapat, sama juga. 2. Sama. 1, 2, 3. 222. Takkan besar sangat. 95. 222 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 222. Besar eh. 222.22 megapascal tension. Okay, tension ya. Tension. Yang ni pun tadi adalah tension. Okey. Jadi elemen dekat titik B kita nampak. Kalau kita ambil elemen, nanti kamu dapat secara ringkas elemen kat titik B. Dua-dua campur lah. So maksud dia berapa tadi? 2.22 campur 222.22. So meaning 224. 224.44 megapascal. Yang ada cuma tegasan X saja. Tegasan Y dengan tau XY kosong. Ya? Okey. Jadi kita dapat nanti kesimpulannya, jawapan kat sini saya bagi jawapannya, kamu boleh buat sendiri. Determine maximum principal stress, so tegasan 1, tegasan average. Campur R saya dapat kat sini adalah 224. 224. Ini kamu buat sendiri lah kat rumah. Jawapan dia senang je, masukkan dalam formula je. Sebab yang lain semua kosong. So tegasan 2 kosong. Sendirilah. Ya. Ini boleh buat kat rumah. So any question sebelum kita pergi more circle? Ada soalan? Okay. Now tegasan Y. Kemudian shear, ingat arah anti clockwise positif. Okay. Tau X. Y. Okay, ini adalah positif. Okay, langkah yang pertama, kita ambil pada plane X. Ini adalah plane X, satah X. Yang kita belajar tadi, plane satah.
Okey, kita ambil ini adalah plane X. Kita ingat ini adalah plane X. X ke plane X. Jadi pada plane X, okay, saya anggap dia titik A. Saya nak cerita plane X, titik A. Okay. Positif, tegasan X positif. Positif. Okay. Tegasan Y pun positif. Okay. And then kita ambil titik B. B adalah plane Y. Saya ambil plane Y. B, tegasan Y positif. Right, tegasan shear adalah ikut jam. So minus. Okay. Tadi pada titik A, shear adalah positif. Adalah anti-clockwise, lawan jam. Tapi pada titik, pada plane Y ataupun titik B, okay, pada ini adalah plane Y. Okay. Ini adalah titik Y, ini adalah plane Y. Ini adalah plane X. Sata X dan sata Y. Ini sata X. Ini adalah sata Y. Okay. Saya anggap titik A dengan titik B lah. And then, kita buat more circle. Ingat more circle, kita buat dua garisan. Satu X, satu Y. Yang ini adalah sigma. Stress, nombor stress. Yang ini kalau ada setengah buku arah ke atas. Kalau kita refer buku Hitler. Arah ke bawah positif. Atau negatif. So kita nampak titik A tadi adalah positif tegasan X dan positif tau XY. So ini adalah, anggap ini tegasan X. So ini adalah positif tau XY. So dia punya titik dia kat sini. Saya anggap titik dia titik B dulu. So kat sini. Okay. Satu lagi adalah tegasan Y. Tegasan Y saya anggap kat sini. Saya anggap kat sini. Tegasan Y. Dan tau XY dia negatif. So kat sini. So, jarak ni dengan ni mesti sama. Sebab nilai dia sama. Minus tau XY. So dia punya nilai dia kat sini. Okay. So dia punya elemen dia. So, ini adalah titik A. Ini titik B. Ataupun biasanya saya panggil XY. Okay, saya padam balik lagi lebih baik saya gunakan XY. Supaya kamu lebih mudah lah. Saya padam balik. Okay. Saya anggap ni adalah X. Saya anggap ni adalah Y. So ni adalah X. Okay. Yang ini adalah X. Ini adalah Y. Ini X, ini Y. So kita sambungkan kedua garisan X dengan Y tadi. Adalah X. Okay. Sambung garisan. Yang ini adalah tegasan average. Yang kamu belajar tadi, tegasan average. AVE. Tegasan average tadi, tegasan X campur tegasan Y. Keduanya. Tegasan average yang kamu dah belajar tadi. Kalau daripada kertas gerah lagi senang lah. Tegasan X campur tegasan Y dibuat by. Bila kita dapat ni, ini adalah R. Yang kita tahu tadi R adalah apa? R adalah square root tegasan X tolak tegasan Y over 2 square plus tau X Y square. So kat sini terus kita dapat R. Bila dapat R, kita dah boleh melukis. Ambil apa alat lukis tu, kita dah boleh melukis. So kita dah boleh lukis lah, sambung sebab kita dah dapat jari dia. So kita sambung. Jadi saya tak berapa cantik, tak apa. Jadi lain.
Macam itulah lebih kurang. Bulatan dia. So automatic, ini adalah tegasan 1, prinsipal. Ini adalah tegasan 2. Ini adalah tegasan 1. Ini adalah tegasan 2. Jadi ini maksimum, ini minimum. Terus kita dapat nilai. Okey. Jadi kita dapat maksimum, kita dah tahu average, kita dah tahu R, kita dapatlah tegasan maksimum. Kalau nak buat calculation jugalah, kita dah tahu tegasan apa nama? Tegasan maksimum tadi kita dah tahu. Tegasan average plus R. Tegasan minimum, tegasan average plus R. Tapi daripada Mohr circle tu dah dapat nilai. Siapa yang gunakan jangka lukis, tu dapat nilai. Itu tegasan 1, itu tegasan 2. Ataupun kita gunakan sketch, kita boleh kira juga. Kita tahu tegasan average, kita tahu R kita dah dapat dah daripada sini. Macam nak dapatkan R? R adalah, contohnya nanti saya buat kilaan daripada sketch ya. Ini konsep aja. Kemudian macam mana nak dapatkan R? Kita tahu mana R Okey, sorry ada satu lagi saya terlupa. Warna apa saya nak pakai? Ini kita buat garisan baru. Okey, inilah tahu maksimum. Tahu maksimum. Sebab faham ini adalah arah X ni adalah normal stress. Arah Y adalah shear stress. So maksimum adalah dekat ujung. Okay, tahu maksimum kat sini. Okay. Jadi daripada sini lagi senang. Kalau nak melukis, saya cadangkan kamu mahirkan ni. Mahirkan gunakan Mohr circle. Lagi mudah. Okay. So macam mana nak kira? Nanti saya ambil. Okay, setakat ni clear tak? Macam mana nak lukis? Ataupun kita ambil contoh. Contoh, Prof. Tapi tak, ini okey tak? Secara general lah. Ni kena lukis balik lah. Kena lukis balik lah. Okay, tak apa, kita pergi contoh. Okey, ini yang basic tadi kita buat ni. Tadi kita gunakan pengiraan, tapi kalau kita gunakan Mohr circle. Okey, kita nampak ni tadi apa nilai dia? Tegasan X berapa tadi? Tegasan X minus 12 Okay. Tegasan Y 0. So tau XY minus 6. Okay, jadi kita buat Mohr circle. Sebab dia arah ke negatif banyak ni, tak apa kita buat je. Kita dah balik sebab dia banyak ke arah negatif ni. Negatif balik. Cuba arah ke sini. Ini tegasan normal stress dan shear stress. Okay, yang pertama tadi kita anggap plane X. Kita anggap plane X tadi adalah nilai dia adalah minus 12 minus 6. So minus 12 kat sini contohnya. Skala dia mesti sama Contohnya saya buat 4, 8, 12. Okay, ini minus 6. So 4, 6 kat sini contohnya. 6 So ni 12. Jadi kita dapatlah elemen kat sini. Ini adalah X. Ini adalah X. Ini adalah X. Okay. Yang Y dia adalah 0, positif 6. Okay. 0 kat sini, positif 6 adalah ini 4, ini 6 kat sini. Positif 6. Ini adalah minus 12. So, ini dia punya adalah Y. So, kita sambung elemen tersebut. Okay, kita sambung elemen tersebut ke sini. So, ini kita dapat average.
Okey. Saya tak elok average kita buat satu lagi simbol senang untuk mengelakkan banyak sangat tulisan. Biasanya kami gunakan C, center. Ya, kita gunakan C kat sini, center. Ya, kita dapat ini adalah R. So kita sambungkan. So, ini adalah pergasan 1. Ini adalah pergasan 2. Okay. Okay. And then, macam mana? Kita dapat pergasan 1 macam mana? Pergasan 1 tadi adalah average apa? C sama juga pergasan average. C sama juga pergasan X campur tolak 12 campur 0/2. So, C center tu adalah negatif 6. Ini adalah negatif 6. So, R kita dapat berapa? R adalah punca ganda tadi. Tolak 12 tolak 0/2 campur apa tadi? Ada negatif 6/2. Okay. Sebenarnya kita boleh kira. Kita boleh kira kat sini sebenarnya. Kalau siapa yang pandai, saya nak harap ada beberapa pelajar gunakan kaedah kiraan daripada sketch saja tadi. Kita sketch tadi. Contohnya, mana tadi saya nampak? Contoh kat sini. Kita dah boleh buat kiraan ni. Sini. Kita dapat R. Kita boleh dapat R. Kalau pandaian tu lagi baguslah. Sebab tak perlu kita buat pengiraan banyak. Jadi, R maksud dia daripada sini-sini 6. Kita dapat 6. Kalau tak nak buat pengiraan panjang Yang ni kita dapat 6. Yang ni pun kita dapat 6. So, 6 dengan 6, ini berapa Kalau kita tengoklah. 6 square plus 6 square. And then, square root. So, dapat 8.49, 8.48 contohnya. Kita dapat 8.48. So, R kita dapat 8.48. Sebab ini kita tahu jarak dia 6. Jadi pun dia tahu jarak dia 6. Dapat 8.48. Lagi senang kalau kita pengiraan daripada yang kita sketch tadi. Tapi siapa yang ada kertas graf, kita boleh terus lukis kertas graf. Tapi saya harap saya lebih prefer kamu sketch. Mainkan sketch. Okay, dah dapat 6. Dah dapat R. So, automatik pergasan 1, center campur dengan R. Yang ni, kita dapat pergasan 1. Center tadi adalah -6. R tadi kita dapat 8.48. So, kita akan dapat berapa? So, kita dapat 2.48 2.48. Betul lah, itu dapat 2.48. So, sigma tu. So, negatif 6 tolak negatif 48. Negatif 14.48. Negatif 14.48. Okay. Sekarang macam mana nak lukis elemen? Okay. Elemen dia lagi mudah. Sebab kita rujuk plane X, kita refer daripada sata X kepada yang mana dekat pergasan 2. Ini adalah theta dia. Lagi senang. Theta dia saya ambil warna yang kita tadi buat ni. So daripada sini ke sini. 2 theta. Maksud dia daripada pasi X ataupun sata X ke theta 2. Berapa sudut dia? Kita nampak tanjant theta. Tak payah kita buat formula yang dibagi, kita buat formula sendiri. Tanjant theta P sama juga daripada sini ke sini adalah tanjant 6/6. 6/6 tanjant theta tanjant 6/6. So 2 theta P 45 darjah tu tadi. So theta P adalah 22.25.
Okey, dapat 22.25 darjah. Okey. Nak look at elemen dah senang. Jadi maksud dia kita buat ni tadi, sudut dia daripada paksi X tadi anti clockwise sebanyak 22.5. Maksud dia ke sini. Okey. Theta tadi ada theta P 22.25 positif. So, kita dah boleh buat elemen dia, kita lukis balik. Kita akan jumpa tegasan 2. Kita akan jumpa sini tegasan 2. Tegasan 2 adalah tolak 14.48. Jumpa tegasan 2 dulu. Kemudian yang ini automatik tegasan 1. Okey. Yang ini tegasan 1. Ini tegasan 2. Tu dapat. Tak payah kita buat pengiraan nak cari bukti-bukti. Daripada Mosekel je kita dah tahu dia rujuk macam mana. Daripada daripada satah X lawan jam jumpa tegasan 2 dulu. Maksudnya daripada sini jumpa tegasan 2. Maksud dia daripada pasti X tadi lawan jam dia akan jumpa tegasan 2. Itu je elemen dia. Okey, ada soalan? Saya nak kamu mahir Mosekel lagi baguslah. Kamu mahirkan Mosekel. Tuan, just to double check untuk Okey. permulaan bila hendak cari koordinat X dan Y. So untuk koordinat X tu dia tu minus 12 megapascal because dia masuk dia arahnya masuk kan, and then the Y coordinate is minus 6 because the shear is dia turun, betul tak? Okey, ya betul. Sebab Untuk kita refer dekat plane X ni plane positif X. adalah arah ni atas. Sebenarnya saya turun atas ni saya tak berapa setuju. Sebenarnya clockwise atau anti clockwise. Dia pusing elemen tu. Okey. Kalau pusing elemen tu adalah apa dia panggil? Clockwise negatif. Kalau dia pusing elemen tu anti clockwise positif. Okey. Dan untuk Okay. yang titik Y tu dia plus 6 kerana shear tu anti clockwise. Ya betul. Okay, Betul. alright. Okay. So tengok dari plane lah, plane saja. Ya, plane X dan plane Y. Okay, alright. Okay. Saya prefer you sketch You sketch the Morse circle. Lagi senang lah. Okay, saya bagi masa 2 minit fahamkan Morse circle ni. Sebab tu kita terus. Okay. Bahagian A tadi. So kita ambil what I call it. Kita ambil sata X dulu sata X. So apa sata X? Kita nampak adalah 5. Shear adalah 0 Okay. Sata Y, plane Y 5. Shear pun 0. Betul kan? Ya. Okay. And then kita buat Morse circle. Kita buat Morse circle is the stress, is the shear. Normal stress dengan shear stress. Okay, first 50. 50 kita angkat kat sini lah. 50. And then Y pun 50. Kat sini. Satu titik, betul Satu titik. Okey. Nanti kita akan sentuh lagi bahagian ni. Okay, kemudian dekat kumpulan B. Kumpulan B. Tapi soalan dia draw Morse circle. Describe Morse circle. Okay, soalan B. Kita buat Morse X apa X? X adalah minus 20. 0. So Y is 20. 0 So kita buat Morse circle. Stress. Okay, minus 20. Kat sini tadi. Minus 20 kat sini. So ni minus 20. Ini adalah X. Okay, Y is 20 cos 0. Y is 20 0. Ini adalah Y. Okay. And then kita boleh buat Morse circle. Yang ni kita boleh buat Morse circle.
Okay, kita nampak kita boleh buat mouse circle sebab dia ada X dengan Y. Kita dapat average, sorry, kita boleh dapat average. Okay, so, so kita tahu average adalah sama juga X plus Y divided by 2. So, maksud dia minus 20, plus 20 equal to 0, so dapat 0. So, dekat 0 ni adalah titik center dia. So, ini adalah R dia lah. Senang. So, R sama juga dengan, saya nampak kat sini tu dah tahu lah, R sama juga dengan 20. Very simple R sama dengan 20. Average sama center kosong, R dapat 20. So, automatic, ini adalah sigma 1. Ini adalah sigma 2. Sigma 1 adalah, kita boleh dapat, sama juga dengan sigma 1 sama dengan 20. Sigma 2 adalah minus 20. Okay. So macam mana nak lukis elemen? Itu kemudian. Yang pertama tadi, you tak ada titik. Memang tak ada titik lah. So tak dapat nak draw sebab kalau average, kita set average. Sama juga, sama dengan 5 Sini juga. Okay. R kosong. Oh tak ada betul Jadi satu titik je. Okay, betul Sebab saya nak check balik. Okay, yang ni ada. Yang ketiga ni, so X sama juga kosong. Bukan X sama, saya silap macam salah faham. Saya buat X. Okay. Okay, X adalah minus 18. Salah. Mana 18? Kosong. Kosong minus 18. Okay, 0 minus 18. And then Y 0 juga. 0 positive 18. Okay, positive 18. So, kita buat mouse circle. 0 positive 18. So, tambah stress. Stress. So, X adalah 0 minus 80 kat sini, contohnya. And then, this is the Y. So, ini adalah X. Ini adalah Y. So, R kita tahulah. R adalah di tengah-tengah center kat sini. 0. And then, kita dapat R. So, kita boleh buat mouse circle. So, ini automatic. Sini. So, ini automatic sigma 1. Ini automatic sigma 2. Okay. Sangat senang So, R ni adalah R. Radius. Radius ni pun arah sama. So, meaning terkesan 1. Terus je kita boleh tengok kat situ 18. Okay. Terkesan 2. Minus 18. Okay. Tau maksimum pun 18. Tak payah kita buat apa, kita sketch kita dah tahu. Cuma sekarang nanti saya nak tanya macam mana elemen tu kat mana dia punya apa nama orientation dia. Cuba apa ni sambung orientation dia macam mana nak dapatkan orientation. Okay, yang ni tadi apa tadi? Tau maksimum berapa? Tau maksimum berapa tau maksimum sama juga dengan R. 20. Megapascal. Okay, megapascal sama dengan R. Alhamdulillah. So elemen, macam mana nak dapatkan elemen rotation dia? Sorry. Okay, macam mana nak dapatkan rotation dia?
Sudut dia dekat situ. Jadi jumpa dia adalah dia akan jumpa tegasan 2 dulu. Apa nak cepat dia sini sama lah ni. Dia tak gerak Jadi maksud dia tegasan 1 dia akan jumpa maksud dia elemen yang asal lah. Nampak elemen yang asal. Tu je lah maksimum, itulah shear maksimum. Tetapi shear maksimum kita nampak dia berlaku pada, kita refer kat sini. Okay. Ini adalah plane X tadi. Okay, ini adalah 2 theta S. 2 theta S. Cuba masuk dia tadi daripada starter ni adalah clockwise. Dia nampak 45 darjah lah. Sebab 2 theta S 60 darjah. 2 theta S 45 darjah. So, kita buat elemen. Ingat, pada shear stress, dia berlaku dekat center. Ingat, shear maksimum berlaku dekat center. Tapi kat sini center dia kosong. Tak ada masalah. Okay, jadi kita dah nampak tadi, daripada paksi ataupun satah X kepada tau maksimum adalah anti-clockwise. So, 45 darjah. Dan kita akan jumpa positive shear. So, meaning dekat titik ni adalah positive shear. Positive shear adalah anti-clockwise. So, kat sini kita dapat positive shear, anti-clockwise. Ini kawasan shear maksimum. Dia tahu maksimum. Okey. Kalau kita pergi yang bawah tadi, macam mana dapat tahu maksimum? Kita ambil daripada paksi tahu maksimum. Okey lah. Ini tak susah lah sebab kita akan jumpa. Ini sama juga. Ini tahu maksimum 18. Maksud dia kita jumpa macam gini lah. Sama. Center. C apa C? C kosong. Average sama kosong. So ini sama juga. Tahu maksimum berlaku dekat pada center. Okey, ini tak detail So ada soalan untuk ataupun kita nak buat satu lagi. Okey, saya nak kamu buat satu lagi. Lepas itu kalau sekiranya betul, kita boleh rehat. Kalau tak betul, kita sambung lagi. So kita buat soalan ni. Saya sedikit dulu. Okay, saya ambil gambar dulu. Cuba buat soalan simple je. Saya tak nak soalan yang susah-susah. Sebelum kita beredar. Sekarang dah 9:23. Kita ambil soalan last lah. Sebelum kita beredar. Tapi make sure kamu betul jawapan. Yang ini. Okay. Kita bagi masuk dalam grup. Okay. Soalan ni agak panjang sedikit. Elemen dia simple. Tapi dapatkan principal stress dengan maximum shear stress. Itu je. Cuba buat ni dalam masa, jangan saya offkan record dulu. Okay, yang ni you punya Ivan Okay. Ya. Now, yang sekarang kita nampak tadi X adalah 0 minus 30 betul. So you buat stress and symbol shear kat sini. Okay, so minus mana X? X 0. 0 minus 30. Oh 0 minus 30 kat atas. 0 minus 30 kat atas, bukan kat bawah. Sebab kita punya untuk Hibbeler, reference dia kat bawah. Tahu. Okey, okey. Tak apa. Saya betulkan balik. So macam gini Yang ni dah betul lah. Ini betul. Dan ini pun betul So tak ada isu lah. Jadi bila kita buat elemen, saya buat balik ni. Ini adalah stress. Mungkin kalau buku Ben Johnson betul. Tapi kita nak buat standard, gunakan Hibbeler semua. Untuk pelajar perdana pun Hibbeler, pelajar part time pun Hibbeler. So kita gunakan standard dia macam gini lah.
Stress positif arah ke kanan, tapi shear arah ke bawah positif. So you dapat 0 minus 30. So kita buat scale tu, 30 dekat sini, 30 dekat sini. Sama, scale dia sama. So ini adalah X. X 0 minus 30. Sekarang Y is, ini kita buat minus 30 lah. Y is 50, 30. So 50 je, ni 30, 50 kat sini. So ni 50, and the 30. So kat sinilah, ini adalah Y. Okay, and then betul. Kemudian you dapat average 20.7 betul. Average dapat 20.7. Bukan 20.7 ni, average adalah 25. Average adalah 25. Center Oh ya, Center dia, mungkin ya. center dia 50, Correct, 25. correct ya. Okay, tak apa. Salah should be okay sebab kamu belajar. So, jangan risau. Okay, sekarang kamu join antara ni dengan ni. Okay, and then ini adalah center. Right, and then you lukis. Okay, and then you lukis sini. Okay, mungkin cara saya lukis ni salah, tak apa, nanti kita betulkan balik. Saya lukis salah. Okay, tapi tak apa, konsep dia betul lah tu. Okay, saya buat balik. So ini adalah center. Kemudian kita buat paksi, simple paksi. Mana tu? Okay, simple paksi. Okay, macam gini So ini adalah tau maksimum. Ataupun sini pun boleh tau. Saya prefer daripada paksi X. Kita ambil ni, tau maksimum. Okay. So ini dah sigma 1. Betul, kamu buat tu dah betul. Cuma kedudukan je. Ini sigma 2 Betul Sigma 2 betul. Jadi, saya lebih suka refer daripada paksi X. Ni strata X. X kat sini So daripada strata X ke macam mana? Sini ke sini berapa jarak dia? Ini kita boleh buat pengiraan. You buat macam mana pengiraan? Okay, C tadi kita dapat average 25. I buat estimate saja dari dari gambar aja. Betul. Boleh. Memang istilah daripada gambar raja. Okay, C adalah center dia 25 kosong Kat sini adalah 25 dan kosong. C. Okay. Jadi average dia 25 kosong. Kemudian kamu boleh buat sudut. Saya tengok buat gambar raja sudut. Saya ambil elemen ini. Ini saya sudut. Okay. Ini adalah sudut 2 theta P. Okay. Sekarang jarak ni berapa? Jarak ni adalah berapa sini yang ini tadi dapat 50. Oh, no, bukan 50 ni. Kat sini pun boleh. Oh, sini 50, sorry. Sini pun 50. Oh, sorry. Yang ni 5. Yang ni 30. So, center tadi dapat 25. Yang ni 50. So, ni tinggal 25 lah. Sorry. 25. 25. Kita buat pengiraan based on apa nama graf aja, grafik. So, ni 25. Ni 25. So, ni kita. Ini perlu tetapi. Perlu tetapi. Tetapi, jadi R berapa? 25, 50. So, kita dapat R. R adalah, kita nampak itu adalah 25 kuasa 2. Campur 50 kuasa 2. Bukan 50, 30. Sorry. 30 kuasa 2. Sebab tinggi dia 30. 30. So, 30 kali 50. So, dapat berapa? 25 kuasa 2 dengan 30 kuasa 2. Kuasa 2 plus 30. 9.05. 39.05 39.05. 9.05 megapascal. So, dah dapat R. Jadi, automatik average tadi you dah dapat 25. R kamu dapat 39. So, automatik kamu dah tahulah
So meaning tegasan 1 tadi adalah average tadi 25 plus 39. So you dapat. So you dapat 64.05. 64.05. So tegasan 2 25 tolak 39 tolak 39.05. Saya pun dah pakai kalkulator, dah tak boleh nak bikin. Negatif 14.05. Okay. So kita dah nampak nilai dia. Tak payah buat pengiraan yang besar lah, terus je. So, okey, sudut. Sudut kita refer daripada paksi X ataupun sata X. Sudut. Daripada sata X, kita akan anti clockwise, kita akan jumpa sigma 2. So, kita jumpa sigma 2. Okay, jadi sudut apa? Tangent 2P, saya contohnya kat sini. Tangent 2 theta P sama juga, yang ni tadi 25, 30/25. Okay, so theta P, 2 theta P sama dengan 30/25. Tangent. So dapat 50.19 50.19 darjah. So theta P sama berapa? Bagi 2. So 25.09, 25.1 lah. 5.1 darjah. Okay. So maksud theta P kita tahu 25. Theta P dapat 25.1 theta P. So bila theta P tadi kita akan jumpa sigma 2 dulu. So kita kena lukis sini ada sigma 2. Kita akan jumpa sigma 2. Okay, ini automatik sigma 1. Macam tu. So kita dapat nilai macam itulah. Itu untuk normal principal stress. Kalau untuk shear stress, kita akan jumpa shear stress tempat kat sini. Shear stress daripada titik paksi ni ke sini kita akan jumpa. Ini shear stress. 2 theta S. Ini 2 theta S. Okay. Jadi sebenarnya kita dah boleh dapat satu formula kat sini, 90 darjah, 2 theta P plus 2 theta S sama juga dengan 90 darjah. Okay. So 2 theta S, 2 theta P tadi 50. 90 tolak 50.09. So dapat 39.1. Okay, 39.91. So theta S sama juga separuh bagi 2. So dapat 19.9 hasil kita. Okay. So ini bila kita buat elemen dia, bercampur-campur. Nanti kamu boleh buat sendiri balik. Jadi saya memang bercampur-campur satu kertas. Bila kita buat elemen untuk shear stress, kita buat balik kat sini. Dia adalah daripada paksi X anti-clockwise. So kat sini. So meaning, dia punya shear tadi adalah shear maksimum. Dia akan jumpa negatif. Negatif adalah clockwise. So ini adalah tau maksimum. Tapi pada tau maksimum, ingat ni tau maksimum, dia berlaku dekat center. Ada normal stress. Ada normal stress.
Normal stress dia berapa tadi? C25. 25. Macam itulah. Memang nanti kamu boleh buat sendiri ya. Sebab saya buat berterabur, nanti kamu susun sendiri. Itulah konsep dia. Boleh Wan? Wan. Boleh. Ian Ian ke Peng Wah Saya lupa lagi. Saya Ian. Ian. Boleh Ian Ya, boleh. Okay, alright. Thank you. Okay, welcome. Nanti saya share balik lah yang ni. Okay. So apa yang tak clear? Daripada simple formula tadi, simple gambar aja. First, dapatkan koordinat. Koordinat pasti plane X, sata X dengan sata Y. Kita nak buat koordinat. Bila kita buat koordinat, kita lukis more circle. Pasti X dengan pasti Y. Maksud dia sigma dengan tau. Kemudian kita buat titik koordinat tadi sata X berapa, sata Y berapa. Kemudian kita join. Bila kita join, kita dapat center. Center tu adalah average. Kemudian kita buat bulatan. Kemudian tak payah kita buat bulatan cantik. Kita just draw je. And then, kemudian kita dapat kita dapat R dia. Daripada bulatan tadi, kita nampak R dia macam mana. Okay, bila dapat R dia, kita boleh dapat tegasan 1, kita dapat tegasan 2, principal. Okay, dan kita boleh dapat R tadi sama je dengan tau maksimum. Okay, clear. Okay, kemudian, macam mana kita nak dapatkan direction dia? So direction biasanya saya lebih prefer direction daripada sata X. Sata X kita akan jumpa apa dulu? Jumpa tegasan 2 dulu. Sata X kita akan jumpa tau maksimum negatif dulu. So macam itulah. So kita akan berdasarkan sudut kita boleh cari daripada sketch tadi lah. Tangent dia berapa? So kita dapat sudut. Kemudian macam mana nak dapatkan sudut shear? Kita tahu bulatan suku bulatan 90 darjah. So meeting 2 theta P campur 2 theta S sama 90. So dapatlah 2 theta S. Kemudian kita dapat theta S. Macam tu je. So lama-lama nanti kamu akan mahir penggunaan Morse circle. Sebab Morse circle ni penting. Bila ada soalan-soalan yang trik, kamu dah boleh buat. Kalau pengiraan ada soalan trik, nanti kadang-kadang kita jadi pening. Macam mana nak kita nak kira? Kadang-kadang tersilap kira. Tapi bila Morse circle, kita dah nampak direction dia. Okay, saya prefer kamu buat Morse circle. Bila nanti test pun saya suruh kamu buat Morse circle sketch untuk test. Saya tak nak gunakan formula yang diberi. Saya nak kamu gunakan Morse circle untuk sketch. Saya harap semua yang ada ni kena mahir Morse circle. And then pada next class kita akan sambung sedikit. Dan pada masa sebelum next class tu saya akan bagi soalan-soalan tutorial. Kamu boleh buat latihan. Maybe saya ada 1-2 soalan sebagai assignment. Untuk lebih kamu yakin lah. Bila kamu nak buat. So, saya rasa saya stop dekat sini.